Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada para tetamu yang sudah hadir pada pagi ini. Yang saya hormati ahli independen yang gigih dalam mengatakan idea yang bernas serta para hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bersua dalam diskusi forum perdana peringkat LPG Campus Musim On pada pagi ini malam yang bening lagi ceria ini. Izinkan dulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Siti Nursyazattul binti Muhammad Nasri akan bersama-sama warga Dewan sekalian untuk mempromosikan majlis Dewan Forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi bijaksana ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk berbicara forum kita pada kali ini. Topik hangat yang akan kita bahas dan bincang pada forum kali ini berkisahkan tentang relevankah isu kesalahan bahasa berlaku pada masa kini. Seperti yang kita telah maklum, bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan maklumat yang ingin disampaikan dapat difahami dan diterima oleh orang lain serta para pembaca. Penggunaan bahasa yang tepat, standard yang betul akan menghasilkan sebuah penulisan yang berpengaruh, berilmiah dan sukar untuk dilupakan oleh para pembaca yang membacanya. Manusia juga menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang sekeliling sama ada secara tulisan ataupun desain. Dalam proses tersebut, manusia tidak akan lari daripada melakukan kesilapan atau kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa ini membawa maksud penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan yang telah dipersetujui bersama. Hal ini bermakna bahawa kesalahan yang berlaku disebabkan oleh faktor ketidakfahaman dan kejahilan oleh seseorang terhadap tata bahasa yang telah dipelajarinya. Terlalu asyik saya berbicara tentang kesalahan bahasa ini sehingga terlupa untuk memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang sigap serta sungguh bergaya pada hari ini. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka, elok kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya, Saudari Cik Ni Nurhaliza binti Nikmat yang merupakan ahli panel yang pertama, cantik dan melembut orangnya. Selamat datang saudari. Apa khabar saudari? Terima kasih. Alhamdulillah, saya sihat saja. Bagaimana dengan saudari moderator pula? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua. Nampaknya seorang yang pemurah dengan senyuman yang manisnya. Tidak lain tidak bukan saudari Cik Nur Iliana binti Rudi Hartono. Selamat datang saudari Iliana. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan baik. Salam forum buat semua. Alhamdulillah. Berada di sebelah ahli panel yang ketiga, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Cik Nur Segila binti Marhat. Walaupun nampak pemalu dan kecil molek orangnya, tetapi petah dalam berbicara. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum utama kita, iaitu relevankah isu kesalahan bahasa yang berlaku pada masa kini. Hadirin yang dihormati, kesalahan bahasa umumnya masih dan sering berlaku dalam kalangan pelajar, terutamanya pelajar yang sedang menguasai bahasa pertama dan bahasa kedua mereka. Hal ini kerana faktor-faktor persentaran yang menyebabkan berlakunya kesalahan tersebut sehingga menyebabkan kesalahan tata bahasa yang tidak sepatutnya berlaku. Terdapat beberapa kesalahan tata bahasa yang akan kita kupas dan bincang dalam forum kita pada kali ini. Antaranya ialah kesalahan dari segi ejaan, kesalahan dari segi imbuhan, kesalahan dari segi penjodoh bilangan dan juga penggunaan bahasa rojak ataupun bahasa kasar. Baiklah sidang hadirin ahli panel yang dihormati, sebelum saya mengupas topik ini dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum perdana kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada panel pertama kita, Saudari Halisa. Saudari, berdasarkan kepada penglihatan dan pandangan saudari, apakah sebenarnya isu kesalahan bahasa yang sering digunakan dalam media sosial dan kalangan generasi muda pada zaman sekarang? Terima kasih diucapkan kepada moderator Saudari Syazatul yang manis menawan di sebelah saya ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi saya peluang yang cukup berharga ini kerana dapat bersama-sama dengan ahli panel yang handal ini dalam forum perdana ini. Tangan ditadah penuh inayah, forum dibuka penuh rahmatnya. Mohon keberkatan serta hidayah. Moga tercela minda kelas pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Berbalik kepada tujuan utama kita dalam diskusi ilmiah ini, kesalahan penggunaan bahasa Melayu seringkali disalahguna oleh masyarakat tidak kira bila dan di mana sahaja. Umum kita ketahui bahawa amat penting untuk kita kuasai dan kita memartabatkan bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu lebih-lebih lagi untuk generasi yang akan datang. Oleh itu, tanpa melengahkan lebih masa lagi, saya akan kupaskan secara terperinci mengenai kesalahan bahasa yang acap kali kita dengar, iaitu kesalahan tata bahasa Melayu dalam media sosial. Pada masa sekarang, media sosial sudah tidak asing lagi dalam kalangan kita kerana media sosial merupakan platform yang paling popular untuk berkomunikasi dan berkongsi maklumat dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Sebagai contohnya, aplikasi WhatsApp, Telegram, Facebook, TikTok dan banyak lagi. Misalnya, maafkan saya, antara kesalahan tata bahasa yang seringkali dikaitkan dengan tata bahasa Melayu dan sudut morfologi yang sering dijumpai adalah pada penggunaan bahasa rojak dalam aplikasi WhatsApp. Kesalahan tata bahasa ini berlaku disebabkan oleh kepelbagaian bahasa yang digunakan dalam perbualan rentetan oleh terdapat pelbagai logat yang terdapat dalam setiap negeri sehingga menjadikannya sebagai suatu identiti yang baru. Berdasarkan contoh yang saya berikan pada slide, terdapat kesalahan bahasa rojak yang digunakan seperti weh, cek, hang, kan, sianya dan pepet. Hal ini dapat membuktikan bahawa terdapat kesalahan dari segi percampuran logat Kedah itu hang dan penggunaan bahasa asing Inggeris iaitu cek yang sepatutnya kita gunakan adalah message. Perkara sebegini secara tidak langsung dapat menimbulkan kekeliruan dan pengguna akan lebih terbiasa untuk menggunakannya. Bukan itu sahaja, terdapat juga penggunaan singkatan ejaan yang digunakan seperti ejaan baru yang dieja BRU, malah ejaan sebetulnya adalah BARU. Begitu juga dengan perkataan sianya dan yang sebetulnya adalah kasihannya. Selain itu, kesalahan penggunaan tata bahasa yang dikaitkan dengan media sosial adalah Instagram. Kemajuan sains dan teknologi yang semakin berluasa telah menyebabkan peningkatan terhadap kesalahan penggunaan tata bahasa serta pengaruh daripada barat terutamanya dalam kalangan remaja. Hal ini demikian kerana mereka mudah untuk terikut dengan gaya barat. Sebagai contohnya, dekat slide terpampang view sangat-sangat cantik, itu kesalahan penggunaan bahasa asing, view daripada bahasa Inggeris, dan kesalahan penggunaan ejaan sangat yang dieja SGT diikuti dengan nombor 2. Contoh yang lain pula adalah one day ada rezeki, iaitu penggunaan bahasa Inggeris yang digunakan dalam bahasa Melayu. Penggunaan logat utara juga kita tengok terdapat banyak yang digunakan pada caption Instagram pada Instagram tersebut. Contoh yang digunakan adalah buka, lagu ni dan sebagainya. Menurut Teo Kok Siong 2006, penggunaan bentuk dan penggunaan bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris sama ada pada peringkat perkataan, frasa, ayat atau wacana merupakan gejala linguistik bahasa Melayu yang rancu. Contoh terakhir yang saya boleh tunjukkan adalah berdasar sumber Twitter. Penggunaan bahasa asing semakin hari semakin merusingkan ramai pihak kerana bagi mereka yang menggunakannya, mereka menganggap bahawa sebagai perkara yang moden. Menurut Tan Sri Nilamtai dalam Utusan Malaysia 2014, pernah mengatakan bahawa penggunaan bahasa rojak telah membuktikan cerminan sikap dan ketidakyakinan rakyat Malaysia dalam penggunaan bahasa Melayu di laman sosial. Mereka menggunakan percampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi mereka, ataupun kita panggil sebagai bahasa rojak. Dan ini menyebabkan menjadi sebati dalam kalangan masyarakat generasi kini. Itu sahaja dari saya. Saya harap pencerahan saya mengenai kesalahan bahasa dalam media sosial ini dapat sedikit sebanyak memberi pemahaman kepada hadirin sekalian. Saya serahkan kepada moderator. Sidang hadirin, terima kasih saudari ahli panel pertama, saudari Hadiza, atas penerangan yang ringkas dan padat tersebut.
Umumnya, terdapat pelbagai isu penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial disebabkan oleh arus pemodenan yang kian rancak ini. Media sosial seperti yang telah disebutkan oleh ahli panel pertama kita merupakan salah satu platform yang popular dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia kerana ia merupakan salah satu platform ataupun wadah dalam menyebarkan serta memberikan informasi-informasi yang tepat selain daripada untuk berinteraksi dan berkomunikasi antara orang sekeliling ataupun dengan ahli keluarga. Bukan itu sahaja, kesalahan dalam penggunaan tata bahasa ini boleh memberikan kesan dan pengaruh kepada pelajar terutamanya ketika mereka menulis karangan yang berilmiah. Seterusnya, saya akan meminta penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua, Saudari Iliana, tentang isu-isu kesalahan bahasa yang terdapat pada papan iklan ataupun papan tanda di sekitar kawasan tempat tinggal kita. Mohon Saudari beri sedikit pencerahan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator Syazzatul kerana telah memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama dalam forum pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Indah dan manis saat menyimbau mekarnya bahasa Melayu, namun pahit dan getih saat mengenang pucuknya bahasa Melayu yang dimama ancaman globalisasi pada masa kini. Berbalik kepada soalan yang diajukan pada saya sebentar tadi, seperti mana kita tahu, pada masa kini perkembangan pesat bidang teknologi telah menghasilkan banyak papan tanda dan papan iklan di negara kita, tetapi terdapat kesalahan penggunaan tata bahasa yang digunakan dalam papan tanda dan papan iklan tersebut. Oleh itu, saya akan kupaskan tentang kesalahan penggunaan tata bahasa yang digunakan dalam papan tanda dan papan iklan tersebut. Okey, kesalahan imbuhan yang terdapat dalam papan tanda yang saya jumpai ialah papan iklan tentang sebuah syarikat perumahan. Di situ ditulis sebagai untuk dijualan. Ayat tersebut salah kerana dia menggunakan dijualan. Imbuhan dalam tata bahasa Melayu tidak ada imbuhan apitan di dan an. Yang sebetulnya ialah untuk dijual. Perkataan kata dasar jual hanya boleh menerima imbuhan awalan di yang menjadi dijual dan imbuhan akhiran an menjadi jualan. Maka ayat tersebut dalam papan iklan sebuah syarikat perumahan tersebut perlu ditukar menjadi untuk dijual supaya tidak berlaku kesalahan tata bahasa ini secara berterusan. Okey, seterusnya kesalahan imbuhan yang sering terpampang pada papan tanda jalan, iaitu seterusnya iaitu awas selekong berbahaya di hadapan. Perkataan berbahaya itu salah kerana menggunakan imbuhan dalam kalau kita ikut rumus bahasa Melayu, rumus bahasa Melayu tidak wujud imbuhan awalan kata dasar bahaya hanya boleh menerima imbuhan awalan menjadi berbahaya dan awalan apitan dan kan menjadi membahayakan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, terdapat istilah berbahaya tetapi ditulis sebagai mara bahaya yang bermaksud bermacam-macam bencana atau bahaya. Oleh itu, papan tanda tersebut perlu diubah menjadi awas selekor berbahaya di hadapan untuk menunjukkan keadaan selekor itu yang berbahaya. Okey, seterusnya ialah kesalahan ejaan kata majmuk yang terdapat pada papan tanda. Seterusnya kesalahan ejaan kata majmuk yang terdapat pada papan tanda nama perniagaan. Seperti kita lihat yang saya paparkan ialah Pasar Raya Midasman, tetapi ejaan pasar raya tersebut ditulis secara rapat. Pasar raya ini tidak disenarai dalam 15 kata majmuk mantap, maka dia perlu ditulis secara terpisah menjadi dua perkataan, pasar raya. Oleh itu, papan tanda tersebut perlu diubah menjadi Pasar Raya Midasman. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi. Kesalahan pada papan tanda jalan
iaitu penggunaan perkataan lebuh raya seperti yang dipaparkan. Sama juga seperti tadi, dia tidak perkataan lebuh raya ini tidak tersenarai dalam kata majmuk mantap. Maka perkataan lebuh raya ini perlu dieja secara jarak, iaitu lebuh raya. Dan yang kedua ialah stesen kereta api. Kereta api ini juga perlu dieja secara jarak, iaitu kereta api. Kesalahan papan tanda ini perlu diubah dengan secepat mungkin dan perlu diambil berat kerana papan tanda ini digunakan di banyak tempat dan dilihat oleh masyarakat yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Jika kesalahan ini dibiarkan berlaku lebih teruk dan masyarakat akan menggunakan kesalahan tersebut secara berterusan dan menyebabkan mereka berfikir penggunaan perkataan itu adalah betul. Untuk menyeja lebuh raya, kereta api, pasaraya secara rapat. Malah sebetulnya ialah dieja secara dua perkataan, iaitu lebuh raya, pasaraya dan kereta api. Seterusnya, sememangnya kesalahan ejaan dapat dikesan berlaku pada pelbagai perkara dan tempat mana-mana sahaja dan tidak terkecuali dalam penggunaan dalam papan tanda perniagaan. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, kesalahan ini berlaku kerana segelintir peniaga tidak menukar papan tanda yang lama kepada papan tanda yang baru dan menggunakan ejaan yang lama dan tidak menukar pada ejaan edisi yang baru. Seperti kita lihat di paparan ini ialah kesalahan ejaan yang terdapat pada papan tanda klinik yang dieja sebagai klinik. Dia mempunyai huruf E, K-E-L-I-N-I-K, klinik air keruh. Ejaan sebetulnya ialah tanpa huruf E, iaitu K-L-I-N-I-K, klinik air keruh. Maka papan tanda tersebut perlu ditukar menjadi klinik air keruh tanpa huruf E. Seterusnya ialah kesalahan ejaan pada papan iklan kolam pancing. Kalau kita tengok, dia tulis sempena bulan Ramadan, tapi ejaan Ramadan tu terdapat huruf H dalam ejaan tersebut. Sebetulnya ejaan Ramadan tidak mempunyai H dalam perkataan tersebut. Maka papan iklan tersebut perlu ditukar menjadi sempena bulan Ramadan, R-A-M-A-D-A-N. Jelaslah bahawa daripada saya tunjuk contoh-contoh kesalahan penggunaan tata bahasa yang dalam paparan ini, kita dapat lihat masih terdapat lagi kesalahan penggunaan tata bahasa dalam negara kita ini. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada saudari moderator. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari ahli panel kedua penghubung kecuaian masyarakat terhadap kesalahan tata bahasa pada papan tanda atau papan iklan. Sidang hadirin yang dihormati, seperti yang kita ketahui, papan tanda digunakan sebagai komunikasi secara visual dan dianggap sebagai medium penyampaian maklumat yang penting dalam kalangan masyarakat. Dalam hal seperti ini, soal betul atau salah penggunaan bahasa Melayu tersebut pada papan tanda maupun papan iklan bukan menjadi pertimbangan yang utama, malahan mereka hanya mementingkan bahasa yang digunakan pada papan tanda yang mereka anggap dapat difahami oleh para pengguna. Baiklah, soalan saya yang seterusnya, Pak Ahli Panel ketiga, berkaitan dengan isu-isu kesalahan bahasa pada surat khabar yang dulunya menjadi wadah dalam menyebarkan berita-berita dan informasi kepada masyarakat. Saya serahkan kepada saudari Sakina untuk memberikan penjelasan berkaitan isu tersebut. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seperti panel pertama dan kedua, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang kesalahan tata bahasa dari segi morfologi yang wujud dalam akhbar. Seperti yang kita tahu, dalam komunikasi tulisan iaitu melalui media cetak, bentuk dan struktur bahasa yang digunakan adalah pelbagai.
Jadi kewujudan media cetak dalam negara contohnya seperti akhbar salah satunya mempunyai objektif yang tersendiri dan tertentu. Antara objektifnya termasuklah sebagai penyampai maklumat untuk pelbagai jenis maklumat. Seperti yang kita tahu, dalam akhbar dia akan ada berita tentang politik, sukan, isu-isu dalam negara dan sebagainya. Oleh itu, sebagai wahana penting dalam penyampaian maklumat, media cetak perlulah memastikan bahawa maklumat yang hendak disampaikan adalah ringkas, padat dan tepat sesuai dengan nilai berita yang ingin dikongsikan. Dalam memastikan perkara tersebut terlaksana dan objektifnya tercapai, akhbar perlulah menggunakan bahasa yang baik dan tepat. Namun, masih wujud beberapa kesalahan yang berlaku dalam penulisan di dalam akhbar, antaranya percampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Baiklah, seperti yang kita lihat dekat paparan skrin kita sekarang, akhbar ni menggunakan tajuk final impian. Jika dilihat sekali imbas, mesti kita tak nampak kan kesalahan apa yang ada dekat akhbar tersebut. Tapi sebenarnya perkara macam ni lah yang sebenarnya kita seringkali leka, terlepas pandang. Sebab sebenarnya final tu adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris. Saya yakin di zaman yang semakin canggih ini, percampuran bahasa telah menjadi kebiasaan, tambah-tambah lagi dalam kalangan generasi muda. Sepatutnya perkataan final tu kita boleh tukar kepada perlawanan akhir ataupun pusingan akhir jika kita rujuk melalui Kamus Dewan Bahasa. Baiklah, seterusnya. Okey, seterusnya paparan skrin yang seterusnya menunjukkan kesalahan ejaan pada perkataan anjir dan rumah berulang lagi ketika angin kencing. Dekat situ akhbar ni dah dijual di serata tempat di seluruh Malaysia. Jadi kadang-kadang saya tertanya-tanya macam mana akhbar ni boleh tersiar dengan adanya kesalahan ejaan. Sepatutnya pihak penulis kena ambil berat dan caknalah dengan kesalahan bahasa ni sebelum mereka cetak akhbar tersebut. Sebenarnya perkataan ejaan anjing tu dia ada ejaan dia adalah akhiran JING, anjing, bukan anjir. Dan angin kencing tu sepatutnya bertukar kepada angin kencang. Sesetengah perkataan yang mempunyai kesalahan hanya pada satu abjad saja, tapi kesalahan tu boleh membawa kepada makna yang lain. Jadi pihak penulis perlulah mengambil berat tentang ejaan-ejaan. Kena pandang jugalah, jangan ambil mudah saja tentang kesalahan ejaan. Sebab akhbar ni adalah satu media di mana akan dijual, disiarkan di seluruh Malaysia. Okey, seterusnya. Okey, akhbar yang seterusnya adalah kesalahan kepada buah pokok, iaitu penjodoh bilangan. Okey, penjodoh bilangan buah ni tidak sesuai digunakan untuk objek seperti pokok, kerana buah ni, penjodoh bilangan buah ni sesuai digunakan untuk benda-benda besar dan padu yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu, seperti kita guna pada kereta, kita guna pada kotak, kita guna pada dan lain-lain. Jadi dalam akhbar ni sepatutnya pokok ni kita gunakan penjodoh bilangan batang, di mana batang ni kita guna pada benda-benda yang panjang seperti sungai, lilin, pen dan termasuklah pokok itu sendiri. Jadi apa yang boleh saya cakap, pihak penerbitan perlulah menyemak semula berita yang ditulis sebelum dicetak untuk disiarkan. Seperti yang semua tahu, akhbar seperti Metro, Berita Harian, Kosmo ni adalah antara akhbar yang menjadi pilihan rakyat Malaysia. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni kena ambil peka dengan setiap kesalahan bahasa yang dilakukan, sama ada tak kiralah dalam akhbar, buku ataupun di mana-mana sahaja. Hal ini demikian kerana bahasa kita, tanggungjawab kita. Jadi secara apa yang saya boleh rumuskan adalah bagi saya kesalahan seperti ini tidak boleh berlaku, kerana akhbar ni adalah media di mana masyarakat kita, terutamanya golongan dewasa, warga emas, nak tahu pasal isu-isu yang berlaku dalam negara.
dan di luar negara. Jadi penulis sepatutnya cadang berkaitan kesalahan ejaan dan tata bahasa dalam media akhbar sebelum dicetak dan dijual kepada masyarakat. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada ahli panel ketiga, Saudara Sakila yang telah mengupas dengan sangat mendalam tentang kesalahan isu-isu dalam penggunaan tata bahasa yang sering berlaku dalam surat khabar. Apa-apa pun jenis dan bentuk bahasa yang digunakan dalam media cetak, khususnya akhbar, adalah bertujuan untuk berinteraksi. Ketidaktepatan penggunaan kata dalam penulisan berita atau laporan dalam akhbar itu terjadi kerana ada pihak yang menulisnya dan sudah menganggap sesuatu yang biasa digunakan itu adalah betul dan tepat, walaupun apabila ditelitinya adalah sebaliknya. Maka selain membicarakan isu-isu kesalahan yang berlaku dalam pelbagai sumber, saya juga ingin meninjau dengan lebih lanjut tentang pandangan ahli-ahli panel kita dengan prakasa-prakasa yang boleh dilaksanakan dalam mengatasi isu bahasa ini. Saya mulakan dengan soalan pertama buat ahli panel pertama, iaitu Saudari Halisa, tentang kesan-kesan yang terjadi apabila wujudnya kesalahan-kesalahan penggunaan tata bahasa ini. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi. Antara kesan yang mungkin wujud disebabkan oleh kesalahan penggunaan bahasa tersebut adalah kualiti penggunaan bahasa Melayu akan semakin terhakis dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kenapa saya berkata sedemikian? Hal ini kerana jika kita perhatikan, masyarakat Malaysia sendiri memandang remeh terhadap penguasaan bahasa. Buktinya dapat kita lihat sikap tidak cerdik individu yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan bahasa dengan betul, iaitu melalui akhbar, papan iklan, media sosial dan sebagainya. Penyalahgunaan tersebut semakin berleluasa apabila generasi ini senang terpengaruh dengan gaya barat dan kewujudan bahasa asing yang lain. Perkara ini akan memberi impak kepada komunikasi seharian individu, lebih-lebih lagi kepada murid-murid kerana didedahkan dengan gejala penyalahgunaan bahasa. Selain itu juga, kesan yang wujud akibat kesalahan penggunaan bahasa adalah kemuliaan bahasa Melayu akan terjejas. Hal ini kerana dapat dibuktikan melalui kesalahan penggunaan yang semakin meningkat kerana wujudnya bahasa rojak, bahasa dialek dan penggunaan singkatan ejaan. Martabat bahasa Melayu sendiri itu juga akan jatuh kerana negara lain akan memandang rendah terhadap Malaysia yang disebabkan oleh identiti yang tidak tetap. Perkara seperti ini mampu memberikan kesan kepada bangsa Melayu itu sendiri kerana rosak sesebuah bahasa, maka rosaklah bangsa itu. Jadi, isu penyalahgunaan bahasa Melayu itu tanggungjawab siapa? Fikir-fikirkanlah. Saya rasa itu sahaja pada saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada panel pertama kita. Nampaknya sungguh besar dan peranan dan pengaruh tata bahasa ini sehingga boleh memberikan kesan yang mendalam dan buruk kepada masyarakat jika menyalahgunakannya. Sungguh terkesan di hati saya apabila mendengar berbicara tentang kesan dan akibat buruk jika masyarakat sekeliling tidak menggunakan tata bahasa dengan betul dalam kehidupan yang sejagat. Baiklah, sebentar tadi ahli panel pertama kita telah menyentuh tentang kesalahan bahasa. Bolehkah ahli panel kedua, Saudari Iliana, memberikan pendapat saudari tentang punca-punca berlakunya kesalahan penggunaan bahasa? Mohon sedikit pencerahan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan. Jika kita lihat masa kini terdapat banyak lagi penggunaan kesalahan tata bahasa pada pelbagai media, sama ada media cetak maupun media elektronik. Sudah tentu hadirin dan hadirat masih tertanya-tanya apakah punca-punca yang berlaku yang menyebabkan kesalahan tata bahasa ini berlaku. Okey, oleh itu mari kita rungkaikan punca-puncanya. Punca yang dapat dikesan ialah pengetahuan yang kurang daripada aspek-aspek tata bahasa. Ramai individu yang menggunakan penggunaan bahasa pasar yang digunakan dalam perbualan harian dan mereka mengikut penggunaan bahasa pasar itu dalam penulisan mereka, maka itu akan menyebabkan kesalahan tata bahasa berlaku dalam sesebuah penulisan. Seterusnya ialah sikap masyarakat yang sambar lewat dan tidak prihatin terhadap perkembangan bahasa Melayu yang berlaku.
dan dia akan menyebabkan kesalahan tata bahasa ini berlaku secara berterusan lagi. Seterusnya, punca yang seterusnya ialah individu yang kurang fasih dalam berbahasa Melayu. Kalau kita lihat dalam negara kita ada bangsa Cina, bangsa India, maka mereka tidak fasih dalam berbahasa Melayu dan mereka masih cenderung melakukan kesalahan tata bahasa semasa menulis, semasa membuat papan tanda dan sebagainya. Okey, kerana mereka masih terpengaruh dengan bahasa ibunda mereka, seperti individu berbangsa Cina terpengaruh dengan bahasa Cina dan individu berbangsa India terpengaruh dengan bahasa Tamil. Oleh itu, kebanyakan papan-papan tanda dan papan iklan yang mempunyai peniaga yang berbahasa Cina dan bahasa India, mereka membuat papan tanda seperti yang saya nyatakan tadi, kesalahan ejaan papan perniagaan klinik. Mereka mengeja dengan KELINIK. Mereka menyebut perkataan tersebut dan menulis. Mereka tidak menyemak semula kerana mereka juga tak fasih berbahasa Melayu dan tidak tahu aspek-aspek tata bahasa yang betul. Okey, seterusnya ialah terdapat juga individu yang mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seperti panel pertama yang memberi contoh tadi, view sangat cantik. Perkataan view itulah bahasa Inggeris dan sangat cantik itulah bahasa Melayu. Mereka menggabungkan kedua-dua bahasa itu dan menjadi bahasa rojak, dan itu juga merupakan kesalahan tata bahasa yang berlaku pada masa kini. Okay, seterusnya, hal ini kerana mereka menggunakan bahasa rojak ini kerana diorang melihat bahasa Inggeris dan bahasa Melayu bila dicampurkan menjadi bahasa komersial dan boleh menarik perhatian orang ramai. Okay, seterusnya ialah penggunaan media massa yang memberikan maklumat dengan menggunakan tata bahasa yang salah kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasakan penggunaan ayat tersebut sudah betul, mahupun perkataan tersebut salah. Contohnya macam lebuh raya tadilah. Lebuh raya tu perlu ditulis asing, dua perkataan lebuh raya. Okey, saya rasa setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel yang ketiga. Benar kata-kata saudari tersebut. Kesalahan dalam berbahasa ini juga adalah sedikit sebanyak berpunca daripada kesilapan diri kita sendiri kerana mudah dalam terpengaruh dengan persekitaran arus pemodenan yang semakin canggih. Jadi kita sebagai masyarakat Melayu perlulah memberikan teladan yang baik dalam penggunaan tata bahasa, terutama menjadi role model kepada warga asing yang datang melancong ke negara kita kerana bahasa jiwa bangsa. Sebagai penghujung bicara, saya ingin memohon ahli panel yang ketiga untuk melontarkan harapan anda kepada masyarakat serta generasi baharu di luar sana dalam menjaga tutur kata tata bahasa yang betul. Bolehkah saudari Safina? Terima kasih sekali lagi kepada saudari moderator kerana memberikan saya satu lagi peluang untuk saya berkongsi harapan saya kepada generasi muda pada masa kini. Baiklah, bahasa Melayu merupakan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi saya pasti anak muda pada masa kini lebih banyak menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Tidak kiralah sama ada dalam berkomunikasi ataupun apa-apa sahaja dalam kehidupan seharian mereka, kerana bagi mereka bahasa Inggeris itu menjadi lebih keperluan daripada bahasa Malaysia, kerana bagi mereka bahasa Inggeris itu menunjukkan mereka ini sebagai seorang pelajar yang cerdik, yang pandai, tetapi pelajar yang berkomunikasi dalam bahasa Melayu ataupun tidak fasih dalam berbahasa Inggeris ini adalah seorang yang tidak cerdik, yang ketinggalan zaman dan sebagainya. Tetapi jika bukan kita, siapa lagi yang akan menggunakan bahasa kebangsaan kita dalam kehidupan seharian? Tentulah anak muda pada masa kini harus memainkan peranan yang penting dalam memartabatkan bahasa kebangsaan, tidak kiralah sama ada di dalam negara ataupun di peringkat global. Jadi harapan saya adalah, saya berharap agar anak muda pada masa kini memainkan peranan dan sentiasa peka dalam penggunaan bahasa
bahasa, tidak kiralah sama ada secara lisan maupun tulisan. Gunalah tata bahasa yang betul dan tepat supaya bahasa kebangsaan kita tidak rosak dan tidak lapuk. Sekian, terima kasih. Wah, sungguh besar harapan ahli panel kita dalam menggalakkan generasi pewaris kepimpinan dalam melestarikan dan meneruskan perjuangan untuk memartabatkan bahasa ketahtanya. Baiklah sidang hadirin, sebelum forum kita sampai ke penghujungnya, adakah terdapat beberapa soalan atau perkara yang diragui daripada ahli dewan sekalian? Ada soalan? Saya soalan. Sebentar ya. Saya nak tanya, apakah kesan kesalahan bahasa ni kepada pelajar kita? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Okay, seperti yang kita tahu, pelajar perlu menguasai penggunaan bahasa Melayu kerana mereka akan mewarisi generasi yang akan datang. Sekiranya terdapat penyalahgunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar, maka penggunaan tata bahasa tidak betul akan digunakan dalam penulisan mereka. Kesan ini dapat kita lihat melalui ujian yang dilaksanakan di setiap sekolah. Pasti terdapat pelajar yang tidak lulus atau gagal dalam mata pelajaran subjek bahasa Melayu. Mungkin mereka menganggap bahawa bahasa Melayu ini mudah dan mereka tidak perlu, mungkin mereka telah diberi pendedahan yang kurang mendalam dalam penggunaan bahasa Melayu. Selain itu, kesan seterusnya adalah komunikasi seharian mereka akan terjejas. Hal ini demikian kerana kosakata mereka akan menjadi terhad rentetan oleh pengaruh penggunaan bahasa asing dan kepelbagaian logat. Itu sahaja, saya harap dapat menjawab soalan anda. Demikian tadi rumusan serta kesimpulan yang dapat dibuat daripada semua ahli panel kita tentang relevankan isu kesalahan bahasa yang berlaku pada masa kini. Tuntasnya, bulat ayat kerana pembentukan bulat kata kerana muafakat. Kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa gelar arti jemu kerana kalau tidak dipecahkan duyung, manakan dapat sabunya. Maka hasrat dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa akan menjadi realiti suatu hari nanti. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudah hadir untuk membicarakan isu tentang kesalahan bahasa daripada pelbagai sumber yang bermanfaat. Semoga forum perdana ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cerdas terhadap isu-isu bahasa, selanjutnya membantu meletakkan bahasa Melayu di persada antarabangsa. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati sekalian. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkaya dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam-salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir menyaksikan diskusi forum perdana ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.